Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah terlambat sikit live, tadi ada buat COD kejap. Keluar kejap kan, jadi balik tu terkelang kabut lah. Assalamualaikum Cik Nasir. Sementara tu apa siapkan barang. Hari ni kita nak cerita pasal apa? Pasal bisnes. Semua orang suka bisnes kan, semua orang nak berbisnes. Bisnes ni ada macam-macam bisnes tau. Bisnes apa? Bisnes dengan Allah, bisnes dengan manusia, macam-macam lah dia. So Kak Fai nak cerita lah macam mana Kak Fai bangkit dengan menggunakan apa? Dengan bantuan lah, dengan apa tu, dia hanyalah asbab je. Garam ni sebenarnya untuk membangkitkan rasa kita bersemangat untuk apa? Berniaga semula. Buat pengetahuan korang, saya Kak Fairuz, orang panggil Kak Fai. Saya daripada tim Aura Ratu Sukses. Leader saya di bawah pimpinan Isha Humaira. Okay, Kak Fai ni sebenarnya dah berniaga offline lah kan. Dah berniaga dah 16 tahun. Terima kasih Cik Nasir. Sama juga, semoga Cik Nasir pun juga sihat 16 tahun Kak Fai dah berniaga. Berniaga apa? Berniaga saya, Kak Fai ni berniaga dekat pasar swasta, jual ayam dengan daging. So dah 16 tahun lah Kak Fai dah cuba macam-macam bisnes, tapi lebih kepada ayam dan daging jugalah. Bisnes saya kita cuba juga, sebab dia kan bisnes ni kan kita dia macam kita tawakal, kita cuba kan. Hai, Assalamualaikum Yan. Maaflah terlambat sikit. Biasalah kan, busy kan. Tadi bawa balik kerja. Lepas tu kerja-kerja lah, nak solat, nak apa kan, nak COD. Okay, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kak Fai nak cerita hari ni pasal garam Lady Millionaire. Garam ni garam premium. Bagaimana kita tahu garam Himalaya ni adalah garam dari pegunungan Himalaya yang berasal daripada Pakistan, yang bernilai apa tu, mempunyai mineral yang sangat banyak. Maksudnya dia ada semuanya, dia ada vitamin kat dalam ni semua untuk membantu upkan energi manusia. Sebab manusia ni dia lemah, dia perlukan bantuan alam semesta jadi untuk dibangkit, untuk dia sihat. Hai Fida, Assalamualaikum. Lepas tu bestnya garam Lady Millionaire ni dicampur dengan 7 jenis bunga tau. Ada bunga mawar, ada bunga, mungkin ada bunga-bunga lain lah yang bagus, yang memberi yang ada aura dia, yang ada energi tinggi. Diorang adun 7 jenis bunga tu, diorang adun. Lepas tu dia campur dengan garam Himalaya ni, maka terhasillah Lady Millionaire ni. Dia adalah ilham daripada founder kita, Puan JM Miswan. Sangat hebat orangnya, alhamdulillah. Dia hadir untuk bantu orang lain. Dulu kan Kak Fai berniaga, Kak Fai fikir kita berniaga ni nak untung, nak enjoy, nak kaya. Tapi sebenarnya definisi berniaga dalam Islam tu adalah kita sebenarnya membantu menyelesaikan masalah orang lain. Kita bantu untuk membantu ramai orang. Kita berniaga ni untuk membantu umat, bukan semata-mata untuk keuntungan. Kita kena betulkan niat lah. Hai Adawiyah, hai Isha Umaira. Selamat petang, selamat minum petang. Okay, lepas tu Kak Fai suka guna Lady Millionaire ni sebab dulu Kak Fai pun, kita berniaga ada naik ada turun kan. Lepas tu masa kenal Lady Millionaire ni ketika masa yang dekat-dekat PKP, kita punya bisnes dia jatuh tau. Kak punya bisnes jatuh tau. Jatuh bukan sikit. Daripada kita berniaga boleh dapat 5,000 sehari, terus dia jadi 2,500. Dia jatuh. Bila jatuh macam itu, kita macam dah biasa senang kan. Terjatuh, terduduk betul-betul terduduk. Memanglah kita bayar duit rumah, kita bayar duit kereta pun guna duit simpanan kan. Kesan PKP ni bukan main-main ada orang jadi tak betul. Ada saya punya customer ramai yang bankrupt. Tengok sedih tau. Cuma saya ni dekat pasar swasta yang saya berniaga tu dulu, 16 tahun saya kat situ. Saya seorang je yang tinggal, Melayu yang tinggal. Daripada yang banyak-banyak tu, saya seorang je yang tinggal kat situ. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhijrah daripada Basement. Saya tukar ke tempat yang baru.
Diorang dekat tempat yang baru, memberi sinar baru. Sebab kita ni tak boleh putus asa. Sebagai makhluk Allah, kita tak boleh berputus asa, kita kena bersabar. Macam mana kita nak atasi sabar itu? Kita gunakanlah makhluk Allah yang lain. Contohnya ni garam. Garam ni adalah makhluk Allah. Makhluk ni sebenarnya dia makhluk yang Allah jadikan untuk bantu manusia. Dia beri energi pada manusia. Jadi akak suka ni sebab bau dia sangat best. Lepas tu kita rasa energetic. Lepas tu kita rasa high confidence. Lepas tu orang akan confidence dengan kita. Lepas tu kita senang nak close business. Lepas tu orang akan senang dengan kita lah. Kita pun jadi tenang. Bisnes tak cukup, bisnes jatuh pun kita masih lagi boleh bertenang. Sebab memang zaman sekarang ni Allah uji dengan penyakit. Kita kena terima. Sebagai orang Islam, kita kena terima ujian Allah tu. Kita kena reda dengan ujian Allah tu. Bila kita reda dengan ujian Allah, kita tenang, Allah akan bagi jalan keluar. Kan Allah akan bagi jalan keluar bagi orang-orang yang sabar. Betul tak? Lagipun kita kan makhluk dia. Kenapa kita diuji? Sebab kita hamba dia. Memang sebagai hamba kita akan terus diuji sampailah nafas yang terakhir. So dalam pada nak menghadapi nafas terakhir tu, kita kena cari Allah lah. Betul tak? Kita mesti nak masuk syurga kan? Betul tak? Kita kena buat baik, kita kena jadi baik. So ni Kak Fai tunjuk dalam ni dia campuran dengan 7 aroma pati bunga yang sangat hebat energi dia. Bunga-bungaan yang ada energi tinggi lah. Campur. Lepas tu masuk ke, dicampur dengan garam Himalaya ni. Maka terhasillah satu garam campuran yang menaikkan semangat manusia. Hebatkan Allah tu kan. Sebab Al-Quran itu tidak logik. Maksudnya Allah boleh bagi sesuatu tu luar biasa. Betul tak? Cuba fikir zaman-zaman Nabi macam mana. Betapa hebatnya Allah panjangkan umur Nabi. Betapa hebatnya Allah jadikan bumi ni. Betapa hebatnya Allah jadikan jin, binatang-binatang, sekecil-kecil binatang. Kan hebat Allah tu. Kalau kita fikir secara logik, kita hanya bergantung pada fakta. Padahal kita boleh minta lebih daripada tu. Kenapa Allah yang sangat kaya kita tidak minta lebih pada dia? Kita minta lah lebih daripada dia, tapi cara berdoa pun dengan yang betul. Betul tak? Kita nak minta pada Allah, bukan kita minta kaya. Kita minta kecukupan. Nanti Allah bagi lebih. Betul tak? Cuma ikut pengalaman Kak Fai, lama jugalah, dekat setahun kan. Dalam PKP pun dah dekat 2 tahun kita melalui berbagai dugaan. Macam-macam dugaan. Kita sedih, kita tak boleh sedih lama. Kalau kita sebagai manusia yang bersyukur, kita tidak boleh sedih lama. Kalau kita nak sedih, kita sedih dengan Allah je. Kita jangan sedih pasal benda tak ada rezeki ke apa. Sebab semua tu ujian daripada Allah. Nasib tu, takdir tu memang Allah dah aturkan. Kita just follow. Sebab ada orang dia menderita kat dunia, kat akhirat kaya raya. Kita pun tak tahu kan rezeki orang. Cuma kita berusaha, kita boleh doa. Senjata bagi orang mukmin tu adalah doa kan. Betul tak? So cara guna garam ni adalah macam biasalah. Kak Fai suka guna garam Lady Millionaire sebelum subuh. Sebelum kita pergi solat tahajud tu, kita mandi. Macam biasa 3 scoop. Kalau siapa nak campur air batu, campurlah. Macam Kak Fai, air sejuk je lah. Air sejuk pun dah cukup kan. Lepas tu kacau dia macam biasa, ke arah lawan jam. Kita niat, kita baca Fatihah, kita niat, kita selawat kan. Lepas tu pergi bilik air, kita buat di bilasan yang terakhir. Ada orang, kita boleh juga guna petua daripada kaki naik ke atas mandi. Ada orang atas ke bawah, tapi kalau cara yang betul adalah daripada bawah naik ke atas. Ikutlah. Ada orang dia akan mandi dalam keadaan duduklah, berkembanglah. Kita akan mandi dan berkembang supaya rata kan semua kan. Rata. Dalam masuk bilik air pun, dalam bilik air pun kena beradab. Betul tak? Dalam dunia ni semua ada undang-undang, betul tak? So dia ni sangat bagus untuk naikkan energi kita, naikkan seri wajah kita, build up keyakinan kita, engagement dengan orang lain. Dia membina engagement dengan orang lain. Orang senang dengan kita tau. Orang nak berurusan bisnes dengan kita sangat senang. Orang tengok kita happy, betul tak? Sebab kita tak ada gangguan lain, kita tak ada saka, tak ada benda ikut kita kan. Sebab kita dah bersihkan kan. Fungsi garam ni adalah dia memberi energi positif yang akan menghalang gangguan-gangguan jin ni yang cuba nak merosakkan minda kita, merosakkan hidup kita. Biasalah, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia.
Kan? Lepas tu bila kita pakai bila kita dapatkan Lady Millionaire ni, rezeki akan bagi percuma ni lah, sabun ni, sabun apa nama dia? Sabun jiwa, yang sangat best untuk kulit wajah, untuk kulit badan. Lepas tu best kalau siapa yang beli dengan Kak Fai akan bagi extra gift, sebab Kak Fai kan suka bagi hadiah. Okay, lepas tu lagi satu petua, Kak Fai akan pakai ini, kombinasi ini dengan garam maskulin. Garam maskulin ni bila dah balik kerja, kita dah penat kan, kita jumpa banyak orang, kita jumpa banyak perangai manusia, kita jumpa dengan bermacam-macam jenis manusia, kita berinteraksi dengan berbagai lapis manusia, betul tak? Kita akan penat, kita kan serap kan, kita serap, kita akan penat. Bila kita penat, kita nak re-energize balik, kita mandilah garam kan. Tapi garam biru ni agak suka sebab dia macam cepat recharge. Recharge manusia pun ada weakness dia kan, ada kelemahan dia. Bila kita dah buang negatif tu, insyaAllah kita akan okey balik. Dia akan okey balik, betul tak? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya pasal garam ni, garam Millionaire ni? Kembalikan energi. Betul. Ada yang nak tanya garam maskulin apa? Kenapa tak jalan aku gini? Hai Adawiyah. Hai Ika. Assalamualaikum. Oh, dia tak jalan lah. Hai Nur Aida, Ishak. Hai Surya. Assalamualaikum Muhammad Sairil. Semoga Kak Fai berjaya dan perniagaan yang dicuburi. Alhamdulillah. Kak Fai lawa lah penangan garam. Jangan puji Allah. Subhanallah. Tika Wahida, kalau down sebab customer tak jadi beli dengan kita, boleh mandi garam ni juga ke Kak Fai? Kalau kita down, kalau orang tu tak jadi beli dengan kita, sebenarnya Allah sebenarnya uji dia, sebab dalam Al-Quran ada sebut, kalau orang tu tak jadi beli dengan kita, dia dah order kan, saya nak 100 ekor ayam lah, nak order dengan awak ni. Kita dah happy gila bapak punya kan, happy gila lah kan, dah start order. Sekali tiba-tiba dah sampai waktu dia, saya cancel lah, tak jadi. Mesti kita rasa, ya Allah ya Tuhanku, terus macam sedih gila kan, down gila. Terus cuba cakap astagfirullahalazim, cakap subhanallah, cakap alhamdulillah. Sebab situasi tu adalah situasi yang Allah akan gantikan dengan pahala yang kita tak nampak. Siapa kalau nampak pahala gila nanti, macam tu Kak Fai cakap. So kalau orang tak jadi dengan kita, tak jadi, engagement tu tak jadi, kita kena ucap alhamdulillah juga. Lepas tu bila kita rasa sedih, biasalah kita sebagai makhluk Allah, kita akan rasa sedih, betul tak? Kita nak rasa sedih, kita mandi garam. Kita terus mandi. Kita boleh mandi. Sebenarnya garam ni kita boleh mandi beberapa kali. Ikut kepada keperluan orang tu sendiri. Kalau dia sakit berat, dia akan mandi dengan banyak kali. Assalamualaikum. Selamat petang Kak Fai. Waalaikumsalam Nur Azlina. Dia tak nak naik tau. Dia buat hal lah aku punya handphone ni. Hai Fida. Garam maskulin bau segar. Memang sangat segar. Rendaman kaki boleh kan Kak? Okey Fida. Sebenarnya kita ada garam yang khas untuk kaki. Kalau awak nak detox, Kak Fai memang galakkan yang ni pun boleh. Aura rezeki yang merah ni, sebab dia ada campuran mawar merah untuk energi. Sangat bagus untuk pulihkan kesakitan kita, gangguan detox sekali. Dan lagi satu, Kak Fai galakkan garam natural ni juga, yang tak ada bau. Ada orang allergic, dia akan pakai garam natural ni. Garam natural ni dia putih je, kita boleh consume dia. Kita bagus consume untuk perut kita juga garam ni. Sebelum kita makan apa-apa, kita ambil dia sebiji kan, kita kemam, kita baca bismillah, kita makan. Nanti kita senang lah, lawais, tak adalah sakit usus ke apa kan. Also this one also, yang ni pun bagus juga. Garam limau ni pun bagus juga, boleh rendam kaki. Kalau yang garam ni, garam Millionaire, akak galakkan untuk orang yang berniaga. Sebab dia memang nak naikkan semangat orang yang berniaga tau. Kita bercakap orang suka. Tengah hari boleh mandi tak? Okey. Waktu yang paling afdal adalah sebelum subuh. Dengan kalau kita nak detox, nak grounding, nak berubat, adalah selepas asar, sebelum maghrib. Tetapi kalau tidak ada pilihan, dia tak ada masa, dia kata masa tengah hari je lah dia rasa relax, baru dia mandi. Tengah hari mandilah, tak kisah, dia jadi juga. Janji awak doa dengan betul, niat yang betul. Okey, lagi satu Kak Fai nak cakap, garam ni, garam Himalaya ni hidup. Dia kan makhluk Allah kan, kita minta pada Allah kan. Kita tak boleh mandi ketika kita sangat marah. Dalam emosi yang tak stabil, kita marah-marah, kita mandi.
Apa jadi? Dia akan bertambah marah lagi. Reaksi spontan daripada kita punya emosi dengan badan tau keluar, dia akan kita jadikan marah. So, kita nak mandi ni, kita nak berubat ni, contohnya kita nak pulih diri kita dah bertenang, kita okey, kita dah minum air, kita dah relax, kita rasa nak mandi. Kita pergi mandi. Kita mandi, kita buat. Lepas mandi nanti awak rasa segar, awak rasa best sangat tau. Bestnya Kak Fai memang amalkan ke makan garam tu. Ya Allah, aku rasa dah botol ke berapa rasa banyak lah. Kak Fai kalau masak, Kak Fai letak kita ni dapat berkat, dapat keberkatan daripada minerals dia. Dia jadi lain sebenarnya. Situasi family tu jadi lain, kita dapat kontrol. Tak adalah macam anak-anak macam terjerit-jerit. Kadang-kadang berlaku juga ujian, mesti berlaku ujian. Kita juga pelupa. Kan, betul tak? Kita juga manusia biasa juga diuji. Jadi sebagai ibu di rumah, ibulah yang kena tenang dulu. Bukan anak-anak kita kasi tenang, kita tenang kasi ibu telah. Si ibu tu bila dah tenang, dengan suami dia pun baik, dengan anak-anak dia pun baik. Macam tu. Lepas tu kita bantu dengan lampu garam. Lampu garam tu dia harmonizekan keluarga. Sebab dia berperanan sebagai apa? Bersifat lampu yang dia keluarkan aura yang tenang. Bila kita tengok, kita akan happy. Lampu garam ni lah pun tak mahal. Korang boleh dapatkan RM70. Lepas tu dia tahan 10 tahun. Kena jaga dengan baik lah. Bukan kita letak lampu garam tu, kita tak nyalakan. Kita kena nyalakan dia supaya baru dia punya energi, aura yang positif dia kita dapat rasa. Bestnya okey. Lagi ada sesiapa nak tanya lagi? Baik-baik aku punya penonton ni. Aku tak kisah korang sikit ke banyak, aku tak kisah, aku buat je. Lepas tu kan, Kak Fai kalau mandi, Kak Fai memang suka Kak Fai nak cakap, Kak Fai memang suka campur dengan siraman 70 nama ni. Siraman 70 nama ni adalah daripada pati mawar yang pekat, yang pure sebab kita punya bos dia memang akan ambil, dia akan dapatkan yang organik, yang betul-betul pure punya, tak ada campuran. So bila kita guna dia, maka dia punya energi dia lain macam. Dia untuk ikatan kasih sayang, untuk naik stabilkan emosi kita, untuk supaya kita rasa bersyukur sangat. Kita akan berubah kerana Allah. Dia akan bantu kita berubah. Kita akan berubah. Cuma kalau kita pakai garam ni, kena konsisten lah. 21 hari. 21 hari kita galakkan ambil 2 balang. 2 balang, 2 botol lah kan, betul tak? Harga dia RM55. Tapi sekarang diorang tengah offer kan. Tengah offer yang tengah offer sekarang ni, sebab bos kita nak bantu lebih ramai orang, so dikasih offer tau. Kalau beli sekarang memang berbaloi, sebab harga dia hanya RM45 saja sebotol. Hai Syikin. Hai Syikin. Sorry lah buat time petang-petang ni kan, korang sibuk kan buat cekodok lah apa kan. Time ni lah aku nak live, time ni je lah Kak Fai ada ni, Kak Fai ada masa. Hai Ju, Assalamualaikum. Khabar Ju? Okay, lepas tu suami pun boleh mandi, orang yang berniaga pun boleh mandi, sesiapa pun boleh mandi benda ni. Ianya sangat best, memang Kak Fai suggest sangat. Okay, so kalau korang rasa down in business, kita kena sabar. Sebab memang Allah yang uji sebenarnya. Dia kalau nak uji orang tu, dia bagi kita sabar, baru datang nikmat. Tapi kita tak tahu berapa lama yang kita kena sabar. Selama berapa mana dia tengok kau boleh sabar, baru tu. Kak Fai rasa kan, Kak Fai kena uji dekat setahun lebih juga. Yang kali ni lah terasa macam, ya Allah. Sebab aku tak pernah berharap pada manusia. Aku tak pernah harap pada kawan-kawan. Aku tak pernah minta tolong kawan-kawan yang kaya. Aku tak pernah. Aku tak minat. Kak Fai jenis degil. Pada Kak Fai, Allah yang bagi. Aku kena minta Allah yang bagi, bukan manusia. Jadi Kak Fai sabar. Berapa yang makan, ada duit ke tak ada duit ke, Kak Fai sabar. Tapi Kak Fai akan asingkan duit tu untuk orang yang susah juga. Walaupun aku tahu aku susah, tapi aku akan asingkan untuk orang yang susah. Sebab ada lagi yang susah. Betul tak? Tu kita kena ada sifat tu. Orang Islam kan sifat dia kena berani, kena sabar, kena hadapi apa juga. Sebab lalas kita akan balik pada dia juga kan, betul tak? Dalam dunia ni sekejap je Allah akan sepinjam kan. Bila kita lalui berbagai-bagai ujian, baru kita dapat kenapa Allah uji macam ni. Tapi kalau kita rasa kita lemah, kita perlukan bantuan, kita cari benda yang boleh membantu kita juga. Selain daripada zikir kan, selain daripada exercise, selain kita baca buku yang motivate kan.
Kita gunakan apa yang boleh boost energi kita, apa yang boleh bantu kita bangkit semula. Salah satu dia mandi garam. Kita pun tengok kan, perubatan Islam pun gunakan garam. Dia akan mandikan orang yang sakit-sakit pesakit ni dengan ais, campur garam juga. Betapa hebatnya apa yang Allah Ta'ala jadikan alam tu. Sebab dia bukan garam ni terjadi bukan dalam masa yang singkat 1-2 hari, tapi berjuta-juta tahun. Betul tu Kak Fai. Semoga Allah luaskan rezeki Kak Fai dan permudahkan segalanya. buat Kak Fau. Aku sudah tukar nama lah. Memang Kak Fau macam ni. Okay Fida. Okay, sebelum Kak Fai akhiri ni, sebab kita tak nak lama-lama, sebab Kak Fai pun ada kerja lagi. Okay, Kak Fai nak tanya korang, apakah nama garam yang Kak Fai suka pakai untuk bisnes? Siapa jawab, Kak Fai akan bagi tin Kak Fau akan bagi tin yang istimewa ni. Ni lepas tu Kak Fai akan bagi contoh garam untuk korang guna sebagai hadiah lah daripada Kak Fai lah. Siapa yang menonton Kak Fai punya live ni kan, kita hargai orang, betul tak? Nanti kita hargai orang, kita santuni orang, Allah juga ingat kita kan. Lady Millionaire, betul. Fida jawab dulu. Fida lagi. Nampaknya dia pelajar terbaik. Cepatnya belum sempat bermanja-manja. Ya Allah, Ju. Hai Hayati. Assalamualaikum Hayati. Kita cerita pasal garam ni sebenarnya. Garam Millionaire. Kak Fau, nama baru. Dah macam bunyi pau lah, tak payahlah kita tukar balik Kak Fai lepas Yati, kita cerita pasal Lady Millionaire ni. Kalau kita nak start berniaga, kita rasa macam nak berniaga lah, tapi kita takut lah. Takut rugi, takut miskin. Manusia kan suka bersangka-sangka. Dia belum start lagi tapi dia suka bersangka-sangka. Sebenarnya manusia ni kena minta yang besar-besar lah kepada Allah. Nanti Allah akan bagi. Cuma kita bersangka baik dengan Allah. Bila kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan tunjuk jalan macam mana kita nak bisnes berkembang. Betul tak? Bisnes kena bayar zakat. Jangan tak bayar melingkup kau. First, kalau kita nak ubah diri kita kena detox dengan garam aura rezeki yang merah ni, yang dicampur dengan mawar ni. Sangat best ni, memang best. Ikin tahu tak nama Kak Fai yang baru? Kak Fau. Dah ni kena kau nanti. Kak Fai kena buat lama lagi live ni. Syok dengar. Malas lah, aku penat lah. Kak Fai boleh lepas mandi garam maskulin. Sebab rasa macam energy low kan tadi, macam penat kan. Sebab kita COD barang, kita bekerja kan tadi kan. Okay, kalau nak dapatkan ni, bolehlah PM Kak Fai, boleh tulis dekat komen. Nak tanya, nak lebih lanjut lah, boleh PM tepi Kak Fai, boleh tanya kawan-kawan Kak Fai. Hai Siti Fatimah, sedap dengar kakak cakap. Terima kasih. Itu semua Allah bagi, subhanallah. Okay, lepas tu memang Kak Fai galakkan sangat orang yang berniaga. Siapa yang berniaga, siapa yang nak start, jangan takut. Kita ada Allah, betul tak? Kak Fai berniaga berapa? 16 tahun kan? 16 tahun jatuh bangun macam kena. Betul tak? Pasti ada kejayaan. Kita kalau kita tak jadi jutawan pun, kita kena bersyukur juga, betul tak? Kalau kita Allah bagi sederhana pun, itulah rezeki kau, kita terima juga. Kita ambil apa Allah bagi, kita ambil. Sebab jutawan ni juga Allah pilih sebenarnya. Kita jangan kejar dunia ni sekejap. Dunia ni permainan tipu daya saja. Umpama kita berada di taman permainan, Allah suruh pilih nak main mainan mana. Kita pilih kan, nak mainan-mainan, dah main-main puas-puas, baliklah, betul tak? Faham tak? Kita nak main joget-joget, dah puas main, manusia kan nak lebih. Dia nak main yang lain pula, nak main gelonsor pula. Dia mainlah puas-puas kat taman permainan ni. Lepas tu nanti kau balik pada aku, betul tak? Kak Fai nak keluar dah kah? tinggal lagi sikit lagi. Kak Fai tanya soalan. Tadi siapa menang tadi? Fida. Tanya Fida. Dunia tipu-tipu. Betul je. Okay, Semalam lah, nak kongsi sikit lah. Semalam kan Kak Fai ada masuk Tadabur Al-Quran lah, kelas Puan Marhamah Rosli. Dia bagi tahu 7 perkara aku beri nikmat pada kita. 7 perkara tu apa? Kita kena kejar makfirah Allah lah. Makfirah Allah ni kita nak dapat makfirah Allah ni, kita nak dapat balas daripada Allah. Dia ada 7 perkara. Okay, 4 perkara utama adalah, kalau kita nak senang kat dunia ni, kita kena selalu minta ampun pada Allah.
benda perkara ni sangat berat, manusia selalu lupa. Tapi kita kena amalkan. First, kita minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun pada Allah, kita dapat nikmat syurga seluas langit dan bumi. Bila kita minta, kita taubat, kita solat taubat. Siang kau nak buat dosa ke, kau nak buat apa, tapi kau kena tak boleh tinggal solat. Kau solat aja. Cuma bila balik malam tu, kau taubat. Kau taubat, kau minta ampun pada Allah. Kedua, minta ampun dengan manusia. Sebab dosa dengan manusia ni berat, sebab dibawa sampai ke sana. Walaupun kadang-kadang kita ni, kita rasa kita betul, tapi sebenarnya orang pandang kita tak betul. Pandanglah kita ni hamba Allah yang hina. Lepas tu kita selalu minta maaf pada orang. Kalau kita sesalah, kita silap, kita cakap, minta maaf. Walaupun akak ni dulu pernah ada 8 pekerja. Akak santuni 8 pekerja. Akak punya takut diorang takut diorang dekat akhirat nanti bangkit dengan aku. Akak akan belanja diorang makan tengah hari. Mesti nak belanja supaya diorang tu cukup. Diorang tak ada apa, merungut cakap, tak cukup lah. Kenapa tak cukup kenapa bos saya seksa kita kita tak dapat makan, kita kerja penat Penat apa? Gaji kecil kan? Kak Fai akan belanja diorang makan tengah hari. Akan belikan air, belikan tu. Cuma ketika susah tu, Kak Fai cuma mampu belikan air lah. Kadang-kadang bagi hadiah, beras ke apa ke, macam tu lah Kak Fai buat. Sebab Kak Fai tak mahu ada bangkit dekat akhirat. Aku guna tenaga dia sedih, aku yang berani. Lepas tu yang ketiga, kita memaafkan orang lain. Walaupun orang tu buat dosa yang sangat berat, kita rasa macam berat gila nak maafkan orang tu. Orang tu dengki kita, kekhianat kita, tapi bukan dia sebenarnya. Allah sebenarnya sedang menguji kita. Dia sentuh kita. Fairuz, kau ni dah macam senang relax je kan. Aku bagi sikit ujian ni, kau ingat aku tak? Dia akan bagi ujian tu. Kau ingat aku tak? Fairuz, kau ingat tak? Aku bagi kau ujian, aku ambil anak kau. Aku ambil kau, kau ingat aku tak? Ya, Kak Fai dengan aku dulu. Memang kita tinggal solat. Kita rasa macam this life untuk cari duit dan enjoy. Kak Fai akan ada duit. Kak Fai memang suka bagi orang, suka sedekah. Tapi di kala yang sama, Kak Fai suka enjoy. Kak Fai suka jalan. Kak Fai suka duit. Memang suka sangat dulu. Suka gila. Setakat pegang 70,000, 100,000 tu dah biasa. Masa Allah bagi uji susah pun Kak Fai bersyukur juga. Sebab aku rasa macam, terima kasih Allah, selamanya kau pernah bagi aku rasa kehidupan mewah tu macam ni. Tapi Kak Fai suka rendah diri lah, tak suka tunjuk-tunjuk. Lepas tu kita maafkan orang lain. Orang tu buat dosa macam mana, besar macam mana pun kita kena maafkan orang lain juga. Sebab dia akan membangkit dekat akhirat. Kita akan susah di sana apabila diorang menuntut dengan kita. Kita cuba nak menuntut dengan orang, dia jadi berpanjang-panjangan. Sebab dekat akhirat satu hari bersamaan dengan 1000 tahun kat dunia kan. Bila nak habis kes kita kan. Tak tahulah macam ni. Susah kan, bayangan kat sana susah. Lepas tu yang keempat, berdamai dengan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Walaupun kita buat jahat macam mana pun, cakap kita kan roh yang pinjam jasad ni. Kita kena selalu maafkan kita. Fairuz, kau sebenarnya boleh jadi baik. Kau sebenarnya baik. Kau sebenarnya baik. Bersyukur. Macam kita cakap, aku ni tak cantik. Sebenarnya tak boleh. Kena cakap, aku bersyukur. Ni Allah bagi. Allah bagi, aku kena terima. Bodoh ke? Hidung kembang ke? Gemuk ke? Dempul ke? Terima je. Tak ada apa-apa sebenarnya. Kita just, itu adalah salah satu cara kita bersyukur pada Allah. Nanti Allah Ta'ala cakap, aku bagi kau nafas yang sangat mahal yang tak payah bayar. Itu pun kau merungut. Betul tak? Kau ada makan, minum. Kan? Macam itu. Okey, yang kelima adalah sabar. Apa pun Allah uji kita teruk macam mana pun, kita miskin ke, dah macam dah teruk sangat, ujian banyak sangat daripada dalam perkahwinan ke apa ke kan, kita alami itu semua. Kita kena sabar. Sebab bila kita sabar, atau kita sabar, Allah akan bagi nikmat. Nikmat dia mungkin dibalas kat dunia, mungkin dekat akhirat. Antara dua. Kita lalui je. Kita kena bersangka baik dengan Allah sebenarnya. Sebab tangan yang, kalau kita masih boleh pegang tangan ni, ada satu nikmat. Ada orang dah tak boleh pegang lagi. Ada orang tak boleh hidu lagi. Macam adik akak tu, dia jatuh, nikmat hidu dia dah tak ada, hilang. Dia dah tak boleh bau dah. Tapi dia tersedar, dia rasa berdosa. Dari situ dia tak tinggal solat. Kita kadang-kadang Allah hadirkan peristiwa tu supaya kita insaf, kita ingat Allah kan. Okey, yang keenam adalah bersyukur. Bersyukur ketika susah, ketika senang, ketika apa pun jadi. Macam kita punya jam kita jatuh rongkangan. Pun kita bersyukur, alhamdulillah. Kita terjatuh, alhamdulillah. Kita luka, alhamdulillah. Kena selalu sebutlah sebagai tanda bersyukur, sebab Allah bagi nikmat lagi besar daripada tu. Betul tak? Yang ketujuh, yang terakhir adalah apa dia ni? Lupa pula.
Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal dan takwa. Tawakal dan takwa. Bila kita tawakal pada Allah tu, Allah akan beri nikmat. Mesti orang kata nikmat tu kesenangan. Macam sekarang ada orang selesa. Dia time ni kan, time lockdown ni, kan ada yang kaya kan, tunjuk dia kata aku tak susah, aku tak senang, kaya, aku dah cukup macam ni kan. Sebenarnya itu bukan nikmat. Nikmat yang sebenarnya adalah kamu dah bersedia tak untuk menghadapi kematian? Itulah nikmat sebenarnya. Sebagai orang Islam, kita kena kaji diri kita. Kita kena kaji, kita kena belajar. Hari-hari kita kena belajar. Ilmu tu kita kena cari. Walaupun kita sekolah tak habis pun, orang nak pandang kita kau tak ada PhD, sebenarnya itu semua tidak dipakai lah. Kat sana tak ada pakai lah. Sebenarnya kita cari siapa? Cari Allah. Kita cari ilmu. Ilmu Allah luas lah. Banyak. Masih banyak lagi ulama yang Allah masih hidupkan lagi ni. Kita cari jalan benar. Jangan salah jalan. Jangan cari jin, jangan cari hantu. Tak selamat kat sana. Okeylah. Lepas tu Kak Fai bagi satu ayat yang terakhir. Sebab Kak Fai kena share. Sebab kalau kita tak share dalam masa 7 hari kan, ilmu ni boleh hilang. Okey. Kalau kita rasa kita sunyi, kita susah, kita derita, kita baca inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Baca banyak kali, tapi dalam hati cakap, aku ada Allah. Allah bersama aku. Allah bersama aku. Allah bersama aku. Bila Allah bersama aku, bila kita baca ayat tu, Allah akan bagi kita petunjuk. Yakin tau, yakin. Allah, aku ni susah ya Allah, bantu aku. Aku teringin nak rasa senang. Kau nak jadi senang, kau nak apa? Kalau kau nak tolong, kalau kau nak senangkan diri kau, baik tak payah. Kalau nak senang untuk membantu orang lain, betul. Kita baca tu, kita jangan minta pada orang, dia ni je lah yang kaya yang boleh tolong aku. Tak. Dia pun manusia biasa. Kau minta tolong kali ketiga, dia menyampah lah, dia tendang kau tu boleh. Kita minta pada Allah juga. Allah akan hadirkan jalan. Betul tak? Dia uji kita sebab dia sayang kita. Dia sayang kita sebab manusia ni paling agak kuasa, paling rumit untuk untuk dijadikan. Betul tak? Okeylah, lepas yang sangat ni. Membebel pula petang-petang ni, ya Rabbi. Okey, siapa yang berminat, boleh PM Kak Fai, boleh PM kawan-kawan Kak Fai. Sebab Aura Rezeki satu Malaysia ada. Sangat popular, orang dengar mesti tahu. Orang yang yakin dia nak baik, dia nak sihat, dia nak bertenaga dan energi tinggi, benda ni akan jadi. Kun fayakun, dia akan jadi. Tahu, kena yakin. Kalau orang tu tak yakin, tak payah guna, tengok je. Okey, jumpa lagi dalam episod yang esok, yang keempat, dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kak Fai ada salah cakap, tertegur ke, terdengar ke, berdesing ke telinga ke, minta maaf lah. Bukan Kak Fai sengaja. Kak Fai share tu supaya Kak Fai pun ingat juga. Ingat mengingati kan. Aku bukan ustazah, aku cuma share ilmu je. Ilmu patut share sebab ilmu dia akan tersebar. Bila kita meninggal pun ilmu tu akan tersebar. Kan? Betul tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care semua. Besok kita share pasal garam lain pula. Okay, salam-salam ceria. Always be happy. Bye. Assalamualaikum.